Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Oke, itu. Oke, nama tegak. Dengan tegak, buka mata, buka telinga. Oke, semua sehat hari ini? Sehat, ada yang sakit? Ada. Berapa orang dah datang hari ini? 1. Oke, hari ini semua ini bisa kan? Ya. Ready to belajar? Oke, walaupun dah ready tapi kita paksakan tadi. Macam mudah cakap semalam, kita mulakan kita dulu. Baru kita lalui. Oke, kalau kita tak mulakan, sampai bila kita dah ready. Oke, hari ini, sebelum Ustazah memulakan pengajaran kita hari ini, kita akan Ustazah mahu kamu macam break record juga. Break record. Bincangkan apa yang kita mahu belajar hari ini. Jadi, dia record dia. Ustazah mahu kamu fikir secara logika. Macam mana kamu pecahkan quote tersebut. Ustazah jangan beritahu macam mana dia menyanyi, kamu kena buat apa. Kita mau kamu fikir sendiri. Boleh? Boleh. Minta pakai buku dalam bilik ini. Dalam kumpulan, kalau mau kamu bincangkan seperti berbincang dalam kumpulan. Siapa yang sudah dapat jawapan terus angkat quote-nya. Quote-nya kan ini. Jadi kamu mau pikir secara logika, macam mana kamu ucapkan quote-nya? Ini huruf. Cepat, jangan pantas. Jadi kita dapat tadi buat pertama apa ya? Yang kedua? Dan yang ketiga adalah? Yang ketiga dapat ni. Apa yang kamu boleh kaitkan? Pasal apa? Syak dalam? Sebagai soalan permulaan lah. Apa itu syak dalam soalan? Timbangan, ragu-ragu, apa lagi? Kekeliruan, was-was. Itu yang kamu katakan lah. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk syak dalam soalan. Dalam tajuk ni ada 3 objektif yang kita kena capai pada hari ini. Yang pertama adalah kamu dapat menyatakan tuntutan hukum daripada matan hadis dengan tutur. Yang kedua adalah menjelaskan maksud syak dalam soalan dari segi bahasa dan istilah dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menghuraikan kaedah istinbat hukum daripada hadis serta cara menghilangkan syak dalam soalan melalui aktiviti simulasi. Sebelum tu kita masuk dulu. Kita tengok dulu hadis. Hadis syak dalam soalan ni. Mari kita baca dulu ramai-ramai hadis ni. 1, 2, 3. Nabi Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu qala
kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu syak atau ragu-ragu dalam salat, dia tidak tahu sama ada sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka dia adalah meninggalkan keraguannya berdasarkan apa yang dia yakini, kemudian sujud 2 kali sebelum memberi salam. Sekiranya dia hendak mengerjakan salam 5 rakaat, maka 5 itu Oke. Setelah kamu baca artinya tadi, saudara menanya kamu, sujud yang dimaksudkan di sini apa ya? sujud sahwi. Sujud sahwi. Oke, kamu sudah tahu apa itu sujud sahwi. Dilakukan sebanyak berapa kali? 2 kali. Oke, lafaz sujud sahwi macam mana? Subhanallah ya namu wala yasmu. Maksudnya apa ya? Tidak tidur dan lupa. Oke, berdasarkan hadis ni, saudara mahu 1 laki lelaki dan 1 laki perempuan keluarkan apa yang tuntutan yang ada dalam hadis ini. Apa yang kamu faham? Sama 1 wakil daripada lelaki dan 1 wakil daripada perempuan. Adib. Adib lah. Yang perempuan 1 dengan wakil. Adib. Apa dia tuntutan daripada hadis ni ataupun apa yang kamu faham berkaitan dengan hadis? Dan ini Yesus sebagaimana kiranya ada teratur dalam salat terhadap beberapa bilangan rakaat yang telah kita yang bilangan rakaat telah. Kalau contohnya kita sholat isya, nanti kita tidak pasti kemarin kita sudah 4 rakaat. Jadi untuk menghilangkan keraguan itu kita menggunakan kaidah tamyiz supaya tidak ada kesesatan dan salah. Bagus. Lagi perempuan. Perempuan. Saudara mau lagi. Apa yang kita faham? Kalau ada seseorang guru di tengah sholat, mesti dia ragu-ragu dalam sholat dia yang dia sudah masih 3 tua, dia boleh menghilangkan keraguan itu dengan melakukan sujud sahwi ini nasib belum. Dia duduk bagus. Siapa di sini dia pernah syak dalam sholat dia? Saya. Apa yang menyebabkan kamu syak dalam sholat? Maksudnya kenapa kamu tidak merasa? Aku pernah. Kenapa kita rasa syak dalam sholat ni? Ragu-ragu was-was. Saya ni sudah nikah, sudah 4 rakaat kalau saya solat. Macam tu. Saya sudah baca doa kunut-ka. Contoh macam tu. Kenapa sebabnya kita berlakunya syak dalam solat tu? Sebab apa? 1, kita lalai. Kedua, kita tidak khusyuk dalam solat. Asyik memikirkan hal-hal luar, hal-hal duniawi. Boleh faham apa yang ditunjukkan dalam hadis ni? Boleh? Seterusnya kita lihat pula pada apa itu? Apa itu pengertian syak dalam solat dari segi bahasa dan istilah? Cuba baca dari segi bahasa. Perasaan kurang percaya, was-was dan curiga. Itu dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah, Keadaan lupa atau terlalai semasa melakukan ibadah salat seperti terlupa bilangan rakaat atau meninggalkan sunat al-ahad. siapa tahu apa itu sunat al-ahad? Sunat dalam solat itu terbagi kepada 2, yaitu sunat tahiyat dengan sunat al-ahad. Sunat al-ahad ni kalau kita tertinggal dalam solat kita mesti melakukan
Sahwi. Contoh sunat doa kunut. Okay, lagi tahiyat awal. Itu adalah antara yang termasuk rukun yang termasuk dalam sunat af'al. Okay. Jadi, kita ni terlupa syak dalam solat terbagi pada dua, iaitu fi'li adan dan qauli. Qauli contoh kita terlupa baca ni lah. Contoh tadi saya baca doa kunut. Kalau fi'li kita tertinggal rakaat. Fi'li kan perbuatan. Qauli ni adalah percakapan. Okey. Yang itu faham di situ? Okey. Qauli dengan fi'li ni faham? Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula pada istinbat hukum dia. Okey, dalam hadis yang kita baca tadi, para ulama bersepakat untuk mengambil dua ayat ataupun kalimah daripada hadis tersebut, iaitu wal yaqra dengan wal yabni. Okey, apa maksud wal yaqra wal yabni tu? Wal yaqra wal yabni. Wal yaqra apa maksudnya? Apa? Menghilap. Wal yabni dengan yang selepas ayat tu. Dengan yakin, menghilangkan dengan yakin. Okey, kenapa di sini? Kenapa dua kalimah ini diambil? Okey, belajar kau menghilangkan dengan yakin. Okey, cara menghilangkan dengan yakin kita baca surat Sahwi dulu lah. Okey, kenapa disebut dengan yakin? Okey, kalau kamu dah yakin, contoh kamu menghilangkan. Okey, saya bagi satu situasi. Kamu salat isyak, rakaat ke-3. Tapi kamu rasa kamu sudah masuk rakaat ke-4. Contoh macam tu kan. Kamu sudah masuk rakaat ke-4. Jadi kamu ni dah yakin kamu mau ambil ke tidak. Jadi kalau kamu dah yakin, kamu dah akan buat sujud sahwi. Kalau kamu yakin dengan perasaan yakin kamu ni tertinggal ataupun was-was, kamu akan lanjutkan dengan membuat sujud sahwi. Jadi sebab itulah para ulama dia ambil dua ayat ni, fal yabni dengan wal yabni ni, untuk ayat yang diambil untuk istinbat hukum dia. Okey? Fal yabni dengan wal yabni ni apa dia? Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Bahasa Arab, fi'il amar, fi'il mudhari, fi'il madhi. Fi'il madhi ni apa? Yang sedang berlaku kan, yang sudah berlaku. Fi'il mudhari? Sudah berlaku. Okey. Dan sekaligus dia ni adalah lam amar, iaitu kata perintah. Okey. Setiap kata perintah daripada Allah, kita mesti buat. Kita mesti buat. Okey, kita mesti wajib buat. Okey, kalau kita was-was dalam solat, kita mesti wajib buat sujud sahwi. Okey. Okey, untuk kaedah istinbat hukum ni, boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey, Puan, cuba terangkan sekali lagi berkaitan dengan kaedah istinbat hukum. Dari buat hukum di sini dia ambil buah yang lain, yaitu wal yaqra dan wal yabni, yang bermaksud menghilangkan dan takkid. Wajib menghilangkan keraguan dalam solat berdasarkan keyakinan. Okey, sekarang mesti terangkan. Yang ini dua ayat ni, dua kalimah ni, dia fi'il apa? Okey, dan kenapa dia tiba-tiba diwajibkan? Okey, mesti ada sebab dia. Kenapa dia diwajibkan? Sebab dia ini apa? Lam amar itu apa? Lam amar? Kata perintah. Okey, setiap kata perintah daripada Allah kita mesti wajib lakukan. Okey, yang lain boleh faham? Boleh faham? Okey. Kalau boleh faham, kita mau kita sama-sama jawab kuis ni. Sebagi 5 saat sahaja untuk serentak jawab. Ustaz nak mau yang ni. 1, 2,
Oke, boleh? Boleh. Oke, soalan yang pertama. Apakah maksud syak dari segi bahasa? 1, 2, 3. Kurang percaya dan was-was. Oke, di sini. Kurang percaya dan. Oke, soalan yang ketiga. Apakah faedah istinbat hukum daripada hadis riwayat Muslim tentang syak? 1, 2, 3. Membuang syak dan ikut yang yakin. Membuang syak dan ikut yang yakin. Oke, soalan yang keempat. Apakah maksud hadis wal yaqra syak wal yaqnu? Wal yaqni. Oke, buang syak bina atas keyakinan. Oke, soalan yang kelima. Apakah contoh syak dalam solat? 1, 2, 3. Tidak pasti jumlah rakaat yang dikerjakan. Oke, sebenarnya ada dua di sini. Oke, lupa membaca rukunut dengan tidak pasti jumlah rakaat yang dikerjakan. Oke, dan soalan yang terakhir yang berkaitan dengan jim. Oke, antara berikut yang manakah merupakan tuntutan hukum daripada hadis berkaitan syak? 1, 2, 3. Buang syak dan ikut keyakinan. Oke, dan sama juga. Oke, macam nak faedah istinbat hukum tu, dia menggunakan perkataan wal yaqni. Oke, sama juga. Oke, setakat ini boleh faham? Boleh. Oke, tugasan seterusnya ialah tugasan berkumpulan. Oke, Ustazah mahu kamu berbincang dalam kumpulan. Oke, kita akan buat aktiviti role play ataupun lakonan. Oke, Ustazah akan bagi kamu kan simulasi sambung misteri ni, di mana dalam ni semua ada situasi dia. Jadi utama kamu reka situasi dia dan lakonkan. Oke, mengikut kreativiti kamu lah. Ustazah bagi masa kamu hanya dalam 5 minit saja untuk bincang, dan Ustazah bagi kamu 5 minit untuk lakonkan di hadapan. Oke, itu kreativiti kamu lah. Oke, sebagai contoh lah. Contoh, ada yang lakonkan, ada yang bisikan. Oke, kalau kamu macam itu. Faham tak? Oke, kan ini kan kita kan harus syak dalam solat. Jadi dalam ni ada situasi. Oke, sudah bagi kamu situasi. Kamu cuma bina lakonan mengikut kreativiti masing-masing. Oke? Terjadi dalam kumpulan. Jadi ahli kumpulan boleh ambil sampul di hadapan. Oke? Kita pergi ke pasar dan berbincang. Dalam kumpulan, ramai 5 minit sangat. Oke? Berbincang siapa yang dilakukan dan siapa yang dibicarakan. Oke, terangkan situasi dia. Lepas tu, apa yang perlu dibuat? Kamu baca tak dekat sebelah. Kamu baca tak dekat sebelah Sarah. Ambil tu orang besar budak. Ambil dia terus ketiga. Tapi dia ragu dia soal ini buat ketiga. Okey, masa sudah tamat. Ada kumpulan yang panitia? Ataupun sama buat wheel? Okey, kumpulan yang pertama. Okey, kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga.
Surah yang keempat. Oke, Ayuni dan ukuran yang kelima dan keenam. Jadi margin yang terakhir adalah Al-Farabi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dapat situasi Aisyah sedang solat maghrib, lepas tu dia rasa was-was sama ada sudah. So Aisyah ni dia solat duduk, lepas tu dia tengah sujud. Itu dalam rakaat terakhir, waktu tu dia tengah lupa sudah kuasa. Oh, okay. Ni Aisyah, ni Zainal, ni hati Aisyah. Oh, okay. Jadi Kuat sikit ya, Sora. Kuat sikit. ambillah soalnya. Terus. Tengok. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Aku nak tanya. Anda belum rokok. Kalau belum rokok, baik cobakan kita. Rokok sudah tadi ya. Aku kena sujud sahwi ni lepas aku tahiyat akhir. Allah Akbar. Baca sujud sahwi. Ya Nabu, wala yasul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, terangkan situasi kamu sebentar tadi apa yang kamu buat. Okay. Tadi kan Aisyah tu dia tengah solat. Lepas tu kalau orang solat duduk ni kan biasanya orang yang sakit. Jadi sebab solat tu dia tak kisahlah solat diri kah, solat duduk kah, solat baring. Tapi kebanyakannya solat duduk dan solat baring ni lagi berpotensi untuk tertinggal rukun fi'li sebab dia tak banyak pergerakan. Jadi ya, itulah. Oke, yang lain paham? Oke, beritukan kepada kumpulan syura. Bagus. Jadi kami dari Al-Biruni, saya sebagai direktur utama, yaitu Amir. Saya isi hati Amir. Saya abangnya. Saya bapak. Saya setan. Jadi kami akan bagi tahu apa situasi kami. Kami mau kamu yang dekat. Apa sebenarnya yang coba kami sampaikan? Jadi Al-Biruni mempersembahkan. Oh iya, aku Isi hati sebelah dia supaya kuat kita suara. Iya, bapak tu memasak. Amri, kasi bangun Amir tu abang aku malas tengok bangun subuh. Macam mana mau jadi imam untuk pinjam nanti? Bapak, dengar. Kasi bangun abang aku. Bangun. Woi, bangun. Saya tunggu belum? Aku sudah. Belum minit tu. Bangun dulu. Mau habis sudah. Apa yang mau habis? 5 minit lagi. Minit ya. 5 minit. Sembahyang dulu kita. Sembahyang dulu kau. Kopi sembahyang. Boleh dulu. Kopi dulu. Oke, sip. Sana kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Jangan balik. Kau ada baca Al-Fatihah dah. Kalian Al-Fatihah tinggal batang. Mula. Saya pulang. Aku sudah baca Al-Fatihah, Kak.
Dayakinlah, dak pala bojol bagi jalan. Lanjut sudah. سمع الله لمن حمده الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Oke, jadi kamu paham ke apa situasi yang dia ni? Apa aja kayak situasi di sini? Karakter utama tadi siapa nama dia? Amir, dia terlupa apa? Oke, betul ke situasi dia tu? Ya, dia was-was. Dia sudah baca, cuma dia was-was. Sudah baca kah belum? Oh, oke. Kalau jangan tentu memang mereka jangan. Oke, jadi apa dia perlu melakukan? Sujud sahwi sebanyak 2. Oke, betul gak ada orang buat tadi tu lakonan dia? Oke, beritahukan kepada Albiruni. Oke, setakat ini semua faham? Oke, mungkin ada lagi yang ni terperapu. Oke, sujud sahwi, di antara sujud sahwi, kita tidak perlu baca apa-apa. Sujud sahwi 2 kali. Subhanallah yang waresu bangun dan sujud semula. Subhanallah yang waresu. Tidak perlu baca apa-apa di antara 2 sujud sahwi tadi itu. Oke, boleh faham? Oke, kalau faham, sama-sama kamu keluarkan buku modul. Oke, buat aktiviti tajuk syak dalam solat. Oke, bukan berapa? 16. Oke, buat bukan 16, 17, 18. Oke. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar berkenaan dengan matan dan tuntutan apa? Hukum dalam hadis. Maksud syak dalam solat dari segi bahasa dan istilah, kaidah istinbat umum dan lakonan situasi. Oke, ada 6 situasi lakonan dan semua dia mesti buat sujud sahwi. Oke, kalau kita syak dalam solat mesti buat sujud sahwi. Lagi-lagi kalau nikah ataupun fi'li, dia terlupa baca Al-Fatihah ataupun dia terlupa rakaat dalam solat. Oke, setakat ini semua faham? Semua faham apa yang saya ajar hari ini? Oke, jadi apa-apa selepas ini kalau kita syak dalam solat, pastikan, oke, kita lakukan sujud sahwi. Walaupun syak dia sedikit sahaja. Sedikit saja. Kalau mau solat kita sah, kita mesti yakin solat kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah yakin, buat sujud sahwi. Kalau sesudah solat tetap was-was, kena solat baik. Okey, jangan remehkan solat ni. Okey, sebab solat ni apa? Sama. Bayangkanlah rumah kalau dia ada diam, okey, nak terpindah rumah tu. Macam tu juga diri kita, iman kita. Kalau mau iman kita meningkat, mesti kuatkan dulu dia punya tiang-tiang. Tiang-tiang di mana lah. Okey, jadi saya harap, okey, apa yang saya ajar ni kamu boleh praktikkan. Okey. Kita ni sebagai manusia biasalah tu ada syak dalam solat, ada was-was dalam solat. Okey, memikirkan hal-hal duniawi. Okey? Jadi untuk refleksi sama kamu buat, setiap orang mesti buat refleksi. Wakil kumpulan boleh ambil di hadapan. Okey, wakil kumpulan. Raminya. Okey, selepas siap ni, refleksi boleh hantar dari hadapan. Kenapa dia yang bahagia ni? Apa budgetnya berapa? Birthday dia sudah. Dia sudah nak pre-order lagi semalam. Okey, Kiaman. Syukran ya.